Tajuk pada malam ini masih lagi di bawah tajuk besarnya kita Solat, dan tajuk pada malam ini yang ke-172, Solat sunat di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada melakukan solat sunat ini di masjid, sama ada di waktu siang hari ataupun di malam hari. Boleh kita melakukan solat sunat di masjid di siang hari ataupun di malam hari. Bahkan dalam hadis yang kita baca pada malam ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada buat macam bilik kecil dalam masjid, daripada tikar ataupun daripada khemah. Daripada khemah yang dibuat daripada daun kurma, daun tamar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang di situ. Orang ramai ikut Nabi. Sehingga sampai satu peringkat Nabi tak semayang di masjid. Lalu para sahabat mengetuk pintu Nabi dan ajak Nabi semayang lah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, lalu Nabi kata semayanglah di rumah masing-masing. Kerana kalau kamu buat begini semua, takut diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala semayang-semayang sunat ini. Hadis yang seperti ini ada banyak riwayat dan berbagai bentuk. Termasuklah di dalam Sahih Bukhari, pada bulan Ramadan Nabi ada keluar semayang malam bersama dengan para sahabat. Malam yang kedua orang ramai. Malam ketiga Nabi tak keluar. Lalu keesokan paginya Nabi SAW menjelaskan bahawa dia bimbang takut kalau ibadah sunnah ini diwajibkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan takut keluar, bukan tak boleh, boleh tak jadi halangan. Tetapi bimbang takut diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi tak keluar. Bahkan di dalam hadis yang kita baca pada malam ini, kita tengok terjemahan dia sekali lagi. Nabi kata, fa'alaikum bis-salati fi buyutikum fa inna khayra salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah. Hendaklah kamu menunaikan sembahyang sunat ini di rumah-rumah kamu, kerana sesungguhnya sebaik-baik salatil mar'i, sembahyang seseorang kamu, fi baitihi, sembahyang di rumahnya, illa salat al-maktubah, kecuali sembahyang yang wajib, afdal di masjid. Sembahyang sunat pada umumnya, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, ketika menguraikan hadis yang kita baca ni, dari segi afdaliyahnya, afdal di rumah, termasuk sembahyang rawatib, apalagi qiyamul lail dan seumpamanya, lebih baik di rumah. Kecuali sembahyang fardu yang 5, afdal di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala anhu menyebut bahawa sembahyang-sembahyang sunat ini boleh kita buat di rumah, boleh buat secara perseorangan, dan boleh buat secara berjamaah. Nabi ada buat berjamaah. Sebagaimana hadis yang kita baca ini, Nabi pernah semayang di masjid, orang ikut belakang. Dalam bulan Ramadan pun Nabi ada semayang di masjid dan para sahabat ikut di belakang. Salatul lail. Dan inilah yang dikatakan sembahyang tarawih di dalam bulan Ramadan. Artinya sembahyang tarawih ini boleh buat secara berjamaah. Begitulah kata Al-Imam Nawawi menurut pendapat yang paling asah, pendapat yang paling sahih, boleh buat secara berjamaah dan afdal berjamaah. Dan di sana ada sembahyang-sembahyang sunat yang lebih baik kita tak buat berjamaah. Seperti sembahyang sunat
sunat rawatib Nabi tak buat berjemaah, maka tak payahlah kita sembahyang berjemaah. Ada sembahyang yang disuruh berjemaah, disyariatkan lebih afdal berjemaah, antaranya sembahyang hari raya Nabi buat berjemaah, sembahyang minta hujan Nabi buat berjemaah, sembahyang gerhana Nabi buat berjemaah. Walaupun dia sembahyang sunat, ini afdaliyahnya sembahyang berjemaah di masjid baik ataupun di tanah lapang. Sembahyang gerhana di tanah lapang, sembahyang minta hujan di tanah lapang, sembahyang hari raya pun Nabi buat di tanah lapang. Kalau bagaimanapun mazhab kita tak mengaku sembahyang hari raya ni buat dalam masjid, tapi dari segi sunnah sungguhnya Nabi SAW buat di tanah lapang. Dah banyak di tempat-tempat dalam dunia Islam ni ada buat, di stadium ada, rumah padang ada, dia boleh lakukan. Imam Syafi'i kita tengok di Masjidil Haram di zaman dia, orang sembahyang di Masjidil Haram hari raya, maka boleh buat dalam masjid. Sudah dibuat dari zaman dulu lagi. Tapi dari segi sunnah sungguh Nabi buat di tanah lapang, ini boleh berlaku lah. Cuma dari sudut afdaliyah ada berlaku kekhilafan di kalangan ulama di sana sini. Ini dia boleh. Cuba kita tengok hadis yang seterusnya. Solat sunat di rumah. An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qada ahadukum as-salata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa inna Allah azza wa jalla ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kamu selesai solat fardu di masjid, hendaklah dia memberikan bahagian solat sunat di rumahnya, kerana Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kebaikan di rumah orang tersebut kerana solatnya. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebut apabila selesai solat fardu, dia suruh sembahyang sunat ni di rumah. Nabi sendiri pun kelazimannya sembahyang di rumah, di rumah. Walaupun ada juga Nabi SAW sembahyang di masjid, kebanyakannya dia sembahyang di rumah, termasuklah sembahyang malam, salatul lail, sembahyang rawatib dan sembahyang-sembahyang yang lain. Nabi SAW buat di rumah. Bahkan di sana ada larangan-larangan Nabi yang banyak kepada kita kalau tak sembahyang di rumah. Janganlah kamu jadikan rumah kamu seperti kubur, kata Nabi. Kubur ni tak ada ibadah dah, tak ada sembahyang dah orang mati. Sebab itulah rumah kita ni, yang kita ni hidup, dia suruh kita menghidupkan juga sembahyang-sembahyang di rumah. Lalu mari sembahyang fardu semua di masjid dan surau, maka sembahyang-sembahyang sunat adalah dibuat di rumah. Kerana kebaikan yang akan datang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala apabila kita melakukan solat di rumah kita.